Okay, insyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Kita bertemu sekali lagi dalam siri yang dinamakan Tadabbur Sambil Moreh ni lah. So, saya akan sambung daripada semalam, dan kita akan recap sedikit apa yang kita dah bincangkan semalam. Of course, siapa yang terlepas dan nak tengok recordingnya ada, insyaAllah. So, ini adalah sesi yang kedua. Untuk semalam kita dah mulakan dengan satu persoalan lah. So bila kita cakap pasal Quran, dia ada titik permulaan dari segi kronologinya, iaitu apa yang berlaku di Gua Hira. So semalam kita dah tunjuk gambar ni lah, gambar Ghar Hira. Kalau kita tengok dekat situ. Now, insyaAllah kita dah pun sebut semalam 5 ayat yang pertama dalam wahyu yang pertama ni adalah 5 ayat dari first 5 ayat daripada surah Al-Alaq merupakan wahyu yang pertama yang turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. So dan keduanya pula, kita semalam dah sebutkan satu perkara bahawa kalau kita tengok dalam konteks apa yang diturunkan, apa yang diajar oleh Allah SWT dalam wahyunya, dari segi kronologi dan dari segi susunannya, yang pertama yang paling penting adalah akidah itu sendiri. So macam kita sebut, biasanya di Mekah tu ayat-ayat akidah sebelum, kemudiannya di Madinah tu baru banyak ayat fiqh dan sebagainya. So dalam bila kita kata nak mengajak orang kepada Islam pun, first and foremost akidah itulah dia punya asas. So sama juga dalam konteks wahyu yang pertama ni, poin yang terbesar dalam tu adalah akidah. Akidah yang ditanam melalui wahyu yang pertama. So dekat situ timbul perbincangan lah semalam. Akidah ni apa sebenarnya? Dari segi benda yang kita boleh appreciate dalam konteks apa yang kita boleh rasa. Sebab kalau dari segi wording yang kita biasa guna, akidah tu kepercayaan, keyakinan dan sebagainya. So semalam dia bawa lah contoh analogi yang nak katanya, bila satu benda tu tersimpul dalam hati, itulah akidah kan. Maknanya dia bukan hanya pengetahuan dalam otak, tetapi benda yang dalam hati tu dia tersimpul dan tak boleh dirungkai. So maksudnya keyakinan tu keyakinan sungguh. Ada benda yang kita tahu tapi sebenarnya dia tak berapa tersimpul dalam hati. So dan semalam kita bawa contoh benda-benda yang kalau dia tersimpul dalam hati, apa-apa saja yang berkaitan dengannya, of course for sure dia akan trigger reflection, tindakan spontan. Kerana kita tahu jatuh daripada bangunan tinggi tu, ataupun kita yakin matilah tu kan, disebabkan itu ada tindakan automatik yang menyebabkan kita memang elak sungguh-sungguh daripada jatuh. Kita tahu api tu membakar sebab tu so dia ada reflect yang kita tak perlu fikir panjang untuk tindakan tu keluar. Dia jadi interesting bila kita kata syurga neraka, dosa pahala tu sepatutnya jadi akidah, tapi kebanyakan kita dia hanya ilmu di otak, tapi kita tak tertrigger tindakan secara spontan. Seperti mana para sahabat tu bila reaksi terhadap satu benda tu spontan kerana dia dah terikat dalam hati. Now, so kita juga sebut tentang satu persoalan. So kita nak cuba memahami akidah apa yang Allah tekankan dalam wahyu yang pertama ni. Sebab biasanya dalam surah Makkiyah memang banyak menekankan akidah tu. Dia ada banyak topik ataupun banyak item yang diikat dalam hati kita. Satu, kekuasaan Allah SWT contohnya. Kedua, dunia ni sementara, akan kiamat. Ketiga, syurga tu indah, nikmat. Keempat, neraka tu amat-amat azab, and so on and so forth. So itu semua akidah-akidah yang berbeza. Item-item akidah, item-item yang diikat dalam hati kan. Cuma persoalannya ialah wahyu yang pertama ni, yang first turun, dia menanam akidah apa sebenarnya, kalau kita nak cuba appreciate. Now, sebelum sampai ke situ, saya nak bawa satu perbincangan lah sedikit. Wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril biasanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dia sampaikan kepada umat, kepada sahabat, sampai kepada kita, dia adalah jawapan kepada satu-satu persoalan ataupun jawapan kepada satu-satu permasalahan. Sepanjang 23 tahun tu kita tahu Quran tu turun berperingkat, dan biasanya ada event yang berlaku, timbul satu persoalan dan jawapannya turun. Dia berlaku begitu. So kat sini yang interesting ialah, so persoalannya apa? Persoalannya apa yang kemudiannya jawapannya Allah bagi dalam wahyu yang pertama ni. So apa persoalan in the first place?
So kalau saya tanya ketika Nabi SAW di Gua Hira, sebab itulah episod nak kata apa wahyu yang apa berlaku wahyu pertama tu turun kenapa in the first place Nabi SAW berada kat situ Ada yang boleh jawab? Kenapa in the first place? Sebab itu bukan rumah dia kan. Nabi SAW dah berkahwin dengan Khadijah, ada rumah dia, ada anak-anak dia. Kenapa tiba-tiba Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira? Apa biasa yang kita tahu? Ke dia bukan berkelah kan? Ke dia berkelah ke? Panjat gunung ke? Dia mencari ketenangan. Mencari ketenangan. Kenapa? Kat rumah dia tak tenang? Tak dia, cuma dia nak macam ni nak entah. Oh ni dia nak buat uzlah. Okey, kenapa? Kenapa? Kenapa perlu kenapa tak boleh kat rumah? Sebab okey, kenapa nak beruzlah tu sendiri? Sebelum kita cakap lokasi ada reason ke kenapa Nabi rasa perlu beruzlah tu in the first place? Perlu. Apa yang men-trigger keperluan tu? Dia nak bersendirian dengan Tuhan dia. Okey, yalah kenapa? Saja-saja lah. Hobi ke? Ataupun ada something yang menyebabkan dia rasa perlunya bersama dengan Tuhan bersendirian. Word satu lain yang biasa word uzlah tu biasa gunakan. Satu lagi kalau biasa dengar word khalwah berkhalwah dengan Allah. Tak biasa dengar. Biasa sebab kalau zaman kita ni berkhalwah tu biasa kita guna dalam konteks yang berdua manusia tu kan. Ada reason kan? So itu satu persoalan yang penting untuk kita appreciate bagaimana wahyu pertama tu adalah jawapan yang dinantikan oleh Rasulullah SAW. Kemudiannya lah, walau ketika dia berlaku Nabi SAW tak dapat appreciate lagi kan? Sebab dia pun terkejut kan. Kita pun tahu bila Jibril datang peluk dan iqra' tu, kita tahu lepas tu dia balik ke rumah. Dan interestingly dialog Nabi SAW ataupun isterinya Khadijah ketika menenangkan Nabi SAW, membayangkan rumah dia tu rumah yang memberikan ketenangan lah. Sebab isterinya bukan jenis macam apa abang ni, dia tak ada gitu kan. Maknanya isteri amat baik semua. So kat situ persoalan yang saya bawa, kenapa kalau dia nak tenang tu dia tak duduk kat rumah? Sebab dia bukan rumah tu yang menyebabkan dia tak tenang kan. So apa added reason sampai dia nak pergi ke Gua Hira So kat situ satu soalan besar apa yang menyebabkan Nabi beruzlah? Now semua aware Nabi SAW dah rasa something wrong dengan masyarakat dia. Tahu ke tak terasa macam tu? Oh tak Ada ke? Tak? Tak perasan. Oh tak perasan. Kan? Sebab dia dah merasakan satu yang tak kena lah dengan reality. Okey. Reality kalau tengok gambar ni kan, ada berhala-berhala kan. Ni sebelum ni masa zaman jahiliah kan. Nabi SAW pernah sembah berhala tak? Tak pernah Okey. Tapi itulah realiti yang dia tengok hari-hari kan. Adakah dia merasa okey je, redha je, ataupun dia memang rasa macam tak okey ni? Ke tak pernah dengar apa-apa perbincangan pasal tu? Pernah Nabi rasa tak okey lah. Alright. Now, dekat situ yang nanti kita akan sampai surah yang memang Allah ungkit perkara itulah. Dalam surah Ad-Duha dalam surah Ad-Duha nanti kita akan tengok Allah ungkit salah satunya ialah first Allah ungkit alam yajidka yatiman. Allah ungkit Nabi yatim dulu kan. Fa'awa wa wajadaka dhallan. Kat situ yang fahada datang hidayah tu, Nabi dah rasa something wrong. Tapi solusi dia tu memang tak terlintas apa nak buat. Dan dekat situ yang datangnya memerlukan ketenangan, memerlukan pertalian direct dengan Allah dan sebagainya. Now, bila kita cakap pasal Allah, ketika itu adakah itu satu konsep yang baru? Ketika wahyu turun dan Nabi Muhammad jadi Rasul, adakah kepada masyarakat Arab itu konsep yang baru Allah tu? Ataupun dia orang memang dah familiar dengan Allah? Tak tahu ke tak? Kalau geleng tu Tak familiar. Tak familiar. Masyarakat tu tak familiar dengan Allah. Mahzik setuju? Saya rasa setuju juga lah. Betul. Okey, satu soalan
Apa nama datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kan Nabi mula-mula dia anak yatim kan. Lepas tu datuk dia jaga dulu, baru bapak saudara kan. Nama datuk apa? Nama datuk dia. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Nama bapak saudara dia? Abu Talib. Abu Talib. Nama ayah dia? Abdullah. Okey, kalau kita sebut tu, bukankah dah ada word Allah kat situ? Oh, betul. Oh, okey. So macam mana pula kalau dia tak familiar? So kalau benda tu something yang orang tak tahu, tiba-tiba macam mana lah nama ada Abdullah pula kan? So tu satu soalan. So dalam konteks bahasa dalam konteks bahasa, kita bukan cakap dalam konteks konsep tapi dalam konteks bahasa Arab perkataan Allah tu dah digunakan pun semenjak, sebab dia orang ada saki baki Nabi Ibrahim punya peninggalan, sebab Kaabah tu kan dari zaman Nabi Ibrahim lagi so saki baki tu masih ada sebab tu ni kalau keluar tajuk sedikit, kalau kita tengok Bible bahasa Arab, word Allah memang dah digunakan dalam tu siapa kalau online boleh buka lah Genesis, buku yang pertama Old Testament tu, word Allah banyak kat situ. Of course kalau bahasa Inggerisnya dia akan translate sebagai God so konsepnya, sebab tu okay, isu masyarakat Quraisy ni dia ialah dia mensyirikkan Allah. Pernah dengar tak? Masalah dia adalah mensyirikkan Allah. So maksudnya, okay, apa maksud mensyirikkan Allah? Percaya ada benda lain yang lebih kuat daripada Allah. Lebih kuat lagi? Percaya ada Tuhan selain Allah. Tuhan lain. Now, word syirik ni kalau kita belajar, kita baca kat mana? La syarika lahu. Pernah dengar ayat tu? La syarika lahu bizalika umirtu. Biasa dengar? Ke tak biasa baca kan? Dalam sebab dia tak wajib baca kan? Anyway, perasan tak word tu kita ambil dalam bahasa Melayu jadi syarikat. Syarikat bahasa Melayu tu dia ambil dari word syarikah tu lah, yang root word yang sama dengan syirik. Ke tak pernah perasan? Okay, so apa persamaan dia? So syarikat tu, bila maksudnya syarikat tu dia bukan sendirian berhad bukan seorang punya, hanya saya lah pempunya syarikat ni, tapi dia macam beberapa orang membentuk satu syarikat. So syirik ni dia basically konsepnya ialah bila ada perkongsian kuasa kat situ. So bila masyarakat Quraisy ni dia bukan tak percaya adanya Allah tu, tetapi dia mensyirikkannya dengan kata macam sebahagian daripada kuasa-kuasa tu dikongsi-kongsi dengan bahala tu ke, macam tu lah. So maksudnya itu isu syirik dia bukan deny Allah, dia mensyirikkan Allah. So dia bila kita, sebab tu bila kita kata, sebab tu kalau konteks orang Islam sekarang, kalau kita kata macam kita percaya, kita minta dengan something seolah-olah dia pun ada kuasa, maknanya dia ada, maknanya Allah mengkongsi kuasa dengan dia lah, maknanya ada sebagian kuasa dia. Itu konsep syirik kan. Maksudnya seolah-olahnya bukan Allah semata-mata yang berkuasa mutlak, ada benda lain yang berkongsi kuasa dengan dia. So itu syirik. So okay, so apa yang menyebabkan Rasulullah tu dia dah memang appreciate dia dah memang rasa something yang tak sedap lah, tapi tak ada jawapan belum ada solusi. Now dekat situlah yang datangnya ayat tu sebagai jawapan Now sebelum kita nak pergi lanjut kat sini ada satu pengajaran ada satu pengajaran yang nak dikongsikan lah. Titik mula Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu, titik mula Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu, dia dah ada foundation sebelumnya, yakni Nabi Muhammad SAW dah ada concern dan dah tercari-cari jawapan. Hence bila datangnya jawapan tu, dia akan jadi benda yang amat di-appreciate. Boleh faham macam tu? Contohnya kalau kita ambil konteks kita kalau kita dah memang bercita-cita nak score 10A SPM ke apa, ada cita-cita nak capai something, then orang datang offer, okay, saya boleh ajar, saya boleh kongsikan tips bagaimana nak belajar untuk dapat 10A. Kita akan rasa macam, wah ni aku benar aku nak kan. Dia amat tak kena kepada orang, saya
saya tak nak ambil SPM, saya nak tanam jagung je kan kat kampung kan. So tiba-tiba tak duduk sini, saya nak ajar macam mana. So dia punya mood terhadap apa yang dia offer tu akan berbeza. Satu ni macam paksaan dan benda yang dia tak nak, satu ni macam oh inilah yang aku cari. So wahyu itu bentuknya begitu. Wahyu itu bentuknya begitu. Dan saya nak highlight benda ni sebab apa? Sebab kita pun akan rasa gitu. Kalau kita tak ada rasa macam persoalan apa-apa kat dunia dan sebagainya, kita akan baca Quran tu rasa bosan. Sebab walaupun jawapan ada banyak kat situ, tapi kita macam aku bukan nak pun jawapan ni. Hence kat situ perasaan mencari itu amat penting. Kalau tak, mood kita, tak tahulah dah pernah rasa ke tidak, mood kita terhadap apa yang Allah cerita dalam Quran tu akan amat berbeza. Now, kita hanya akan hargai solution yang dia bagi kat kita bila kita memang nakkan jawapan tu. So itu pokok ceritanya lah. Dan Nabi Muhammad SAW memang nakkan jawapan. Macam mana nak buat? Apa banyak masalah dah tahu, tapi apa solusi dia kan? Dan satu soalan kepada kita semua korang bila tengok masyarakat ada rasa macam ada masalah apa-apa tak? Ke macam Alhamdulillah okey je? Ke macam ada masalah ni kan? Dan kalau ada rasa masalah, adakah macam mana nak solve? Macam mana nak solution? Ataupun lantak pergi lah kan? Biar je lah kan? Ada perasaan apa-apa? Ke tak tengok pun? Tengok duduk dalam bilik, study, tak tahu dunia berlaku apa. So ada jugalah nampak kat luar. Lain lagi bila kalau macam kita keluar nak pergi, ni mungkin lain sikit lah, tapi kalau macam setiap kali kalau pergi keluar dengan rakan-rakan kan, so bila tengok masyarakat luar sana tu rasa macam wish tak patut macam ni. Tapi tu lah, anda pun tak tahu apa solution kan. Tak mampu nak menegur mungkin sebab tak seberapa kuat sangat takut untuk nak menegur. So macam tu lah. Alright. Yang lain? Kan ada yang rasa macam asal aku tak boleh join dia Ada rasa macam tu lah. So, itu lagi Salah boleh aku terkongkong Masalah asobiah tu. Asobiah. Right. Now, so kita nak pergi kepada wahyu 5 ayat yang merupakan wahyu pertama ni. So kita nak cuba identify kat mana jawapan dia. So kita dah baca tadi. So kita nak cuba jawapan ni lah kan? Akidah apa yang ditekankan dalam wahyu yang pertama ni. Now, yang pertama ataupun konsep dia ataupun nak kata secara overall, Allah nak sedarkan kau tu siapa, aku ni siapa. Faham tak macam tu? Maksudnya from kita punya perspektif, kita ni siapa, Allah tu siapa lah. Tapi ayat tu macam Allah mengadres manusia, sedar dia sikit, kau tu siapa, aku ni siapa. Nah, sebab kenapa nak dikupas begini? Sebab dia ada akidah lain yang biasanya kita akan rasa macam akidah yang core lah. Yang ni yang akidah pasal Allah tu Esa kan. Surah apa pasal Allah tu Esa, Allah tu satu, paling berkuasa, tidak ada anak, tidak ada peranak kan. Surah Al-Ikhlas kan. Tetapi interestingly, Allah tak pilih surah tu sebagai first surah. Nanti kita ada bincang kenapa biasanya orang akan kata itu yang paling core, Allah tu Esa dan sebagainya. Tetapi sebelum tu ada isu yang lagi penentu sebenarnya. Orang ni akan jadi macam mana, yang turun first kali, iaitu dari surah Al-Alaq. Sebab bukan hanya sebab ada orang yang dia acknowledge Allah tu Esa dan sebagainya, tapi dia still tak sedar diri. Itu satu isu dia. Now, kita baca yang ayat pertama. Iqra bismi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang nak ditekan kat sini? So kita akan perasan ada word-word macam ka. Ka ni kamu. So maksudnya Allah sentiasa menggantikan kau tu siapa dan aku ni siapa. So Iqra bismi rabbik. Apa yang kita dapat kat situ? Macam mana relationship kita dengan Allah? Daripada word Rabbika. Tuhan kamu. Okay, Allah Rabb ataupun kita kata Tuhan, dan by the virtue of tu kita sebagai hamba lah kan. Rabb dia punya opposite dia abd kan. Okay, lepas tu Allazi khalaq. Yang tu pula apa pula? Allazi khalaq. Maksudnya daripada situ apa yang kita buat? Dia khalaq Khalaq yang mencipta.
So Allah siapa? Kita siapa? Allah pencipta. Kita yang diciptalah. Alright. So kalau dari segi bahasa Arabnya, Allah tu khaliq, kita tu makhluk kan. Bahasa Melayu pun kita guna word makhluk kan. Okay. So seterusnya, khalaqal insana min alaq. Okay. Kat sini macam masih mengulangi. Khalaqal insan, dia masih poin yang sama kan. Allah menciptakan manusia. Maksudnya Allah pencipta, kitalah dicipta. Tetapi satu soalan yang menarik kalau kita cakap, kenapa Allah cakap khalaqal insan min alaq? Ada apa-apa kepentingan kat situ tak? Yang bahagian last tu. Sebab kalau point dia Allah tu mencipta, kalau Allah cakap khalaqal insan, ayat tu lengkap. Dari segi bahasa Arabnya ayat tu lengkap, khalaqal insan. Tapi Allah tak berhenti kat situ, Allah sambung khalaqal insan min alaq. Apa yang Allah nak tekankan min alaq tu? Agak-agak. Ni bukan quiz ke apa Ni kalau nak buka translation, kalau tak biasa dengan word ni, boleh buka Yang daripada segumpal darah dan agak kenapa Allah nak sebut sangat kita ni dia segumpal darah? Ada point ke? Oh, nak tunjuk level. Okay, dia punya clue dia ayat selepas tu. Apa dia? orang bukan akram. So apa key point kat situ? Bacalah akram, mulia, maha mulia. Mulia. So Allah nak kata siapa yang mulia, siapa yang hina. So Allah nak tekankan kamu tu dan alaq tu, nak cakap kamu tu apa status kamu ni kan. Sedangkan aku yang mulia. Lepas tu Allah sambung lagi. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. So apa? 'Allama apa? Mengajar. So Allah yang mengajar, kau yang tu yang diajar kan. Lepas tu 'allamal insan ma lam ya'lam. Dia mengajar apa yang tidak diketahui. Alright. So Allah yang tahu, kau tu tak tahu. Dia tak tahu. Boleh. So ini 5 key point lah kalau kita nak kata apakah akidah yang Allah tanamkan dalam wahyu yang pertama So dia nak biar kita sedar diri lah kalau tengok kat bawah tu Kita ni hamba je. Kita ni dicipta, kita ni hina. Kita yang dia ajar dan kita tak tahu. Now, boleh appreciate tak? Okay, kalau saya suka buat soalan ni kau rasa kan? Antum semua rasa ilmu agama yang kita belajar sampai level SPM, tak payahlah belajar ni, maknanya ilmu agama yang kita belajar sampai level SPM je pun, adakah cukup untuk membuatkan kita menjadi hamba Allah yang sebenar? Ke tak cukup? Sepatutnya ilmu agama yang kita belajar sampai level SPM. Sekolah mana-mana yang ada subjek pendidikan Islam Ni pandangan Ana lah. Ana rasa cukup. Tak ke? Tak. Kalau tak kat mana? Apa lagi yang tak dipelajari yang tak cukup nak jadi hamba Allah yang sebenar? Kalau bagi Ana lah, apa yang diorang ajar dekat sekolah ni sampai level SPM tu setakat basic je lah untuk bagi pelajar-pelajar faham. Tapi kalau nak extend kita punya kefahaman tu, kita sambung lah pelajaran kita lepas SPM dekat uni ataupun college. Bagi Ana mungkin dari segi ni cukup je lah, tapi dia setakat ajar basic-basic je. Okay, maksudnya sebab kalau saya punya soalan tu, untuk kita jadi hamba Allah yang sebenar, apa lagi yang tak cukup? Maksudnya adakah benda yang ada benda halal haram yang kau tak tahu lagi tak? Okey, yang tu saya rasa cukup dah kot. Okey, cukup. Ada akidah yang tak tahu lagi? Tahu. Ada. So kat mana yang tak cukup tu? Tu soalan dia. Ni bukan untuk jadi ustaz bukan untuk jadi ulama, untuk jadi hamba Allah yang sebenar, yang memang sentiasa menjaga
semua yang wajib dibuat, yang haram ditinggalkan. Maknanya ada yang tak cukup tak? Dari segi pendedahan, dari segi apa yang belajar. Cukup. So kat mana, tapi kenapa kita tengok manusia still jadi macam tu? Kat mana problem dia? Okay, kalau tengok yang slide ni, Ana punya premise macam ni. Sekiranya semua lepasan SPM, akidah yang 5 ni settle, faham ke? Maknanya semua orang merasakan, Allah tu Tuhan, aku ni hamba, Allah yang tahu, aku tak tahu. Aku ni hina je, kenapa nak boleh soalkan apa yang Allah cakap pula? Faham? Maksudnya bila Allah cakap something, Allah lah tahu. Kita mana tahu, kita kena ikut je kan. So kalau benda tu settle, by right dah settle ke semua masalah yang kita tengok ni? Ke tak settle juga? Faham? Seandainya kawan-kawan dan semua rakan-rakan, semua siapa-siapa kat Malaysia ni lepas SPM, akidah ni dah ada. Maknanya dia tertanam dalam jiwa dia. Apa saja yang Allah cakap mesti betul lah. Kan Allah tahu, aku tak tahu. Dan bila Allah cakap something, kita dengar lah kan. Allah itu yang Tuhan kita ni makhluk. Allah yang mulia, kita ni hina kan. Maknanya kalau benda tu settle, dalam hati memang rasa lah aku ni sedar, aku ni siapa. So bila Allah kata something, solat 5 waktu, settle tak? Jaga aurat, settle tak? Ke tak settle lagi? Kalau akidah tu settle. Settle. Banyak settle kan. So dekat situ dia punya lompong Kita sebenarnya bukan kekurangan ilmu halal haram. Kita bukan kekurangan ilmu apa yang patut kita buat. Masalah kita akidah tu tak settle. Apa yang dalam jiwa tu semua macam aku boleh fikir sendiri lah. So once kita fikir macam tu, kita tak settle kat sini. Kita macam rasa kita boleh fikir sendiri rather than dengar apa yang Allah bagi tahu. Faham? Ataupun buat apa? Tak rasa bersalah bila langgar kan. Allah kata aurat macam ni ataupun pergaulan macam ni, tak rasa bersalah melanggar. So dia punya isu balik kepada kat sini. So sebab itulah, dan kita akan tengok Allah sendiri declare kat mana kepentingan benda ni. So di mana kepentingan akidah yang kita sebut tu akidah yang first turun dalam 5 ayat tu Apa sebenarnya isu manusia ni kan? Apatah lagi kita cakap dengan masyarakat Quraisy tadi, dia bukan oblivious ataupun dia bukan langsung tak aware pasal konsep Tuhan. Dia sendiri, nanti kita akan tengok surah apa surah Fil yang Ababil tu kan. Dia sendiri pernah tengok benda tu. Boleh bayang tak? Orang sendiri tengok Abraha datang dan dihancurkan. Tak percaya Tuhan lagi ke? Faham? Macam dia bukan tak pernah tengok keajaiban ni. So tapi kenapa dia still berperangai macam tu? So itu isu dia lah. Dan Allah sendiri dah diagnose faham ke? Allah sendiri dah rungkai apa isu dia. Dan kat mana kita jumpa ni ayat yang lepas tu dia bukan dalam wahyu yang pertama, tapi dia melengkapkan wahyu pertama ni. Apa ayat lepas tu? Kalla innal insana la yatgha. Sungguh-sungguhlah manusia ni melampau. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Apa yang kita faham kat situ? Ni boleh tengok terjemahan kalau tak biasa dengan bahasa Arab. Ar-ra'ahu istaghna. Maksud dia bila melihat dirinya serba cukup. Dia rasa dia cukup. Maknanya aku tak perlukan Tuhan. Aku tak perlukan jawapan. Aku tak perlukan panduan. Faham ke? Itu Allah rimalah sepatutnya. Inna ila rabbika rujun. Dia orang ni kan akan balik ke aku juga kan. Tak sedar diri ke. So balik kepada ni, ar-ra'ahu istaghna tu dia opposite kepada 5 akidah kita sebut tadi. Boleh faham? Ghani ni rasa cukup lah. Rasa biasa kita akan terasa kaya lah. Tapi rasa cukup. Rasa macam aku tak perlukan bantuan. Maknanya aku tak perlukan, maknanya tak perlukan hidayah, tak perlukan tazkirah, tak perlukan peringatan, tak perlukan bantuan. Aku boleh fikir sendiri. Aku boleh hidup survive sendiri kan. Itu ghani ar-ra'ahu istaghna. Yang amat opposite dengan sedar diri hamba yang Allah turunkan dalam 5 ayat tadi. Kan? Kalau ingat balik apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb kan? Siapa Rabb? Siapa makhluk ni? Sedar diri sikit kan. Siapa yang menciptakan? Siapa yang diciptakan kan? For sure lah Allah yang ciptakan kita ni yang lagi tahu kan. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq kan? Siapa yang hina sangat, tak sedar diri ke kau tu hina, aku yang mulia kan. And so on So itu ni. Dan bila akidah ni tak settle, kita lihatlah kan. So
Sebab tu surah ni atau wahyu pertama ni amat powerful kalau kita faham konteks ya. Sebab Nabi Muhammad SAW dah melihat dah masyarakat macam ni. Dan key point dia ialah dia orang ni tak sedar diri. Itulah masalah sebenarnya. Dia orang tak sedari sebab bila kita berhadapan dengan orang tak sedari, okey kita ambil konteks kalau kita bayangkan kita berhadapan dengan orang yang tak sedar diri, dia tak sedar diri dia siapa? Dia tak sedar diri dia perlukan Tuhan, dia akan kembali ke akhirat apa semua tu. Kita sembanglah hukum hakam kan. Kau tak tahu ke wajib pakai menutup aurat? Apa-apalah kan. Kita bulldoze dengan hukum hakam. Dia akan berubah. Adakah itu isu dia in the first place? Ataupun kalau kita cakap, kalau kita pergi extend yang jauh lagi, orang kafir kata wajib lah pakai macam ni, wajib lah solat 5 waktu. Dia ada efek apa? Apa kaitan dengan dia? Dia akan rasa macam tu kan? So dia first and foremost kena settle akidah bahawa kita ni sebenarnya siapa, berhadapan dengan Allah tu siapa kan. Once benda tu, kita akan jadi amat menantikan Al-Quran nak cerita apa, Allah nak cerita apa kepada diri kita. So itulah solution yang sebenar yang dibawa oleh wahyu yang pertama ni. Yang first kita sendiri sebelum kita nak cerita kat orang, kita sendiri dah ada rasa macam tu tak? Kan? Adakah kita kan bila kita Ramadan ni kan biasa kita buka Quran, kita target nak khatam dan sebagainya. Kita menanti-nantikan tak nak faham lagi apa yang Allah nak cerita ke? Satu soalan. Biasanya rasanya tak ada yang tak pernah khatam Quran kan? Kan ada yang tak pernah khatam Quran. Biasanya kalau sekolah ni macam kat Melayu pun biasanya ada majlis khatam Quran. Biasa khatam Quran tu common lah. Satu soalan jujur Siapa pernah khatam terjemahan? Cover to cover terjemahan dia pernah khatam? Ada? Bagi Ana tidak lah. Tak Yang lain? Okey, kalau macam tu boleh tak saya membuat tuduhan bahawa so korang tak berminat pula nak tahu Allah nak cerita apa? Ke korang okay, first siapa yang power syarat? Sebab kalau power syarat dia tak perlukan terjemahan. Memang saya tak payah baca terjemahan, saya faham dah kan. Tapi kalau tak faham, then sepatutnya kita tertarik nak tahu maksud ayat ni apa, betul tak? So kalau belum ada macam tu, then kita masih kita dengan Allah tu, kita dalam konteks yang masih tidak, kita macam ni. Siapa yang nak declare ni panduan hidup dia? Betul? Okay. Kalau kita kata dalam konteks kita sekarang GPS tu kan, maknanya panduan jalan tu GPS Siapa yang pernah tengok GPS? Once GPS tu tunjuk jalan, kita akan ikut kan? Sebab ni dia bagi direction Tapi kalau kita tak tahu pun panduan tu cakap apa, dan macam mana kita declare dia panduan? Maknanya kita tak tengok pun GPS tu tunjuk ke arah mana. Faham ke? Kata GPS ni akan lead aku nak sampai destinasi kan. Kenapa tak tengok GPS tu? Tak apalah. Dia macam ada something yang pelik, betul tak? Nak mirrorkan kepada, kalau kita ni panduan dia, kenapa tak baca terjemahan tu? Ke tak logik soalan ni? Boleh terima ke tak? Logik. Terima. Ke sebab dah rasa tak payah baca, dah ada kat sekolah ada orang kupas, orang dah simpulkan dah semua dalam Quran tu, saya dah tahu dah, tak baca terjemahan pun atau macam mana. Ini satu persoalan yang harapnya siapa yang belum pernah khatam kena target lah bila dia nak khatam terjemahan. At least pernah khatam sekali, kita pernah tahu maksud setiap satu ayat yang Allah sebut dalam Quran. So at least begitu Now balik kepada ini dalam semalam kita ada membawa timeline ni lah daripada Nabi SAW kelahiran dia, kemudiannya 40 tahun sebelum kerasulan, kemudiannya lepas wahyu pertama tu 13 tahun dan berlaku hijrah, dan 10 tahun berlaku kewafatan so ini dia punya timeline lah. Kalau kita kata 40 tahun Nabi SAW hidup sebagai manusia yang baik. Lepas umur 40 tahun wahyu pertama datang, bermulalah kerasulan Nabi. 13 tahun di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah, dan 10 tahun until kewafatan So semalam sebenarnya kita dah tanya satu soalan besar. Apa point sebenarnya wahyu pertama? Dan sebab paling common biasa orang jawab berbaca kan. So kat situ yang semalam dibawa soalan. Kalau betul lah itu point paling besar dalam wahyu pertama, for sure Nabi SAW yang paling buat, betul tak? Kalau yang tak ada semalam boleh terima For sure apa yang Allah cakap ini penting,
for sure Nabi paling buat. So sebab tu saya buat soalan semalam. Kalau betul membaca tu paling penting, bila Nabi belajar membaca? Sebab ada pernah dengar tak Nabi belajar membaca? Kita tahu masa wahyu tu Nabi tak tahu membaca. Tapi lepas tu kalau kita tahu itu poin paling penting, mesti lepas tu baca lah tu, sahabat-sahabat baca. Tapi kita tak pernah dengar kan, betul tak? Tapi kalau kita ambil poin yang tadi tu, memang itulah penekanan dia. Maknanya bawa semua manusia ni, masyarakat depan dia, sedari sikit kita ni siapa, Allah tu siapa kan. Abdikan diri kepada Allah dan sebagainya. Dan kita akan nampak dia fit the picture lah. Kan? So itu semalam kita ada cerita lah, berfikir kritis berkenaan dengan poin-poin yang biasa kita dengar, tapi kita jarang berfikir. So itu. Inilah akidah, inilah tapak asas yang paling penting untuk dibina. Sebab dia lah titik mula segala apa yang Quran yang nak turun lepas itu. Once awak tahu, once kita tahu kita ni siapa, Allah tu siapa, lepas ni akan mudah untuk kita absorb segala apa yang Allah nak cakap lah. Once Allah kata macam ni, aku ni hamba, aku ni hina dan sebagainya, kita boleh terima dengan mudah. Selagi mana masyarakat yang lain tu, yang masyarakat yang masih rasa tak sedar diri dan sebagainya tu, mereka masih resistance. So itu poin besar untuk kita. Hence sepatutnya kita lah kalau ni, especially kalau sekolah yang memang ada sistem tarbiyah dan sebagainya, sepatutnya itulah sistem itu buah yang paling besar lah sepatutnya dalam diri kita. Kita sedar diri kita ni siapa. Kita sedar diri yang, of course ni kita baru cakap akidah yang first sekali dan dia akan dilengkapkan dengan akidah lain. Akidah lain tu contohnya nanti akan ada surah pasal dunia ni sekejap je kan, kenapa kau kejar lagi, akhirat tu yang best dan sebagainya lah. So itu akan melengkapkan kenapa sahabat jadi macam sahabat, dan harapnya kita pun menjadi macam sahabat juga. Alright, so untuk malam ni kita dah cover 5 ayat plus 3 ayat tadi. Dia ada satu persoalan apa kaitan dengan surah bahagian kedua surah Al-Alaq? Sebab kalau korang boleh ambil, antum boleh tengok translation surah Al-Alaq tu kan, 5 ayat tu yang kita cakap tadi, akidah yang Allah tanam tu, dan kemudian 3 ayat lepas tu Allah mengaitkan kenapa manusia ni jadi melampau ni, sebab dia tak sedar diri tadilah. Dan lepas tu kalau ayat lepas tu 5, 6, 7, 8, ayat 9 onwards, perasan tak? Okay, kalau anda tanya, dia masih cerita yang sama ke tiba-tiba macam ada cerita lain? Ada kaitan ke tak ada kaitan? Kalau berdasarkan just tengok maksud dia. Lain saja. Macam lain. Ada yang lain? Macam tiba-tiba cerita lain kan? Dia okay. Dua time dapat. Lain sama macam tu Alright. So apa kaitannya? Tu InsyaAllah yang kita akan sambung sambil sesi seterusnya lah. Sesi seterusnya. Sebab tu kita akan buka satu cerita yang baru. Cumanya teaser sedikit Kalau just tengok maksud yang second half surah tu kan, tahu pasal kisah pasal apa tak? Ataupun kisah pasal siapa? Ada obvious kat situ tak? Ataupun biasanya dalam Quran terjemahan kadang-kadang dia ada footnote. Ada footnote tertentu pada ayat-ayat tertentu tu. Dia akan cakap tu kisah siapa. Abu Jahal Kisah Abu Jahal. Now, kisah ni interesting sebab apa? Okay, Abu Jahal tu maksud dia apa? Bapa kejahilan. Bapa kejahilan Now, biasanya ramai orang yang akan kata pasal Iqra' ni macam ilmu kan, macam baca ilmu. So kat sini dibawa ke satu kisah orang yang dipanggil dengan macam kita kata anti ilmu lah, faham ke? Macam opposite of ilmu. So dan kisah tu agak menarik untuk kita relate dengan kisah itulah, untuk supaya kita tak jadi orang yang digelar bapa kejahilan tu kan. So itu kita akan sambung. Kita sambung boleh? Sambung esok ke? Korang ada lagi esok ke? Boleh. Okay, itu kisah yang kita akan sambung esok. Dan sebenarnya nanti bila kita cover surah second half tu, sampai at the end kita akan perasan balik kat mana kaitan dia, kat mana kaitan sebenar dengan part awal tu. Kalau kita masih sebut sekarang macam masih cerita macam dia macam kisah yang terpisah. Tapi sebenarnya dia dalam satu surah tu dalam naratif cerita yang sama sebenarnya. Point yang sama, point core yang sama, tapi dia ada kisahnya yang tersendiri. So untuk itu, untuk bab itu kita akan sambung pada sesi akan datang lah, insya-Allah. So siapa yang berminat boleh continue lah untuk mendengar apa pula cerita second half of surah Al-Alaq. Wallahu alam. So ada apa-apa soalan sebelum kita berakhir? Ada?
Generally speaking, sesi ni kita cuba target setiap malam yang kita buat tu cuba habis by pukul 11 lah, sebab nak rehat ataupun, tapi untuk semua yang lepas SPM tak adalah benda yang nak dikejar kan. Kalau ada orang yang kelas ke apa, dia nak prepare kelas dan apa semua kan. Okay, insyaAllah kalau tu kita jumpa lagi lah insyaAllah esok malam, sambungan dari surah Al-Alaq insyaAllah. Kisah yang menarik akan menanti, kisah Abu Jahal tu. Okay, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, jazakumullah khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Warahmatullahi Terima kasih Ustaz.